Jika tadi kita berbicara mengenai betapa pentingnya sebenarnya kita mematuhi PKP 3.0 ini, sekarang ini pula kita nak memperincikan apakah intipati yang terdapat di dalam PKP 3.0 bersama dengan tetamu kita yang sudah pun bersiap sedia melalui Skype, Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Saraf dan Pransaraf MKN. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana di studio, sihat semua? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Baik Tuan, baru-baru ini Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan keputusan Sidang Khas Majlis Keselamatan Negara MKN pengurusan COVID-19 untuk mengetatkan lagi pelaksanaan 3.0 ini khususnya dalam sektor ekonomi dan sosial. Mungkin untuk permulaan ini Tuan boleh memberikan pencerahan apakah justifikasi yang diambil kira oleh pihak MKN dalam melaksanakan sekatan tambahan dalam PKP 3.0 ini berbanding pendekatan full lockdown ini, Tuan? Okey, pertamanya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua penonton, selamat pagi Malaysia. Terima kasih kerana jemput MKN untuk berkongsi maklumat tentang PKP 3.0. Sebelum saya terangkan justifikasi dan sebagainya, saya ingin mengulang balik dan mengingatkan sesama kita, termasuk diri saya sendiri, bahawa pada ketika ini kes mencanak naik. Jumlah korban pun menyedihkan. Yang masuk ICU sebab COVID pun meningkat. Dan pada masa yang sama, fasiliti kesihatan kita pun berada dalam keadaan kritikal. Kita berada dan berperang dengan satu peperangan yang berbeza. Musuh kita tidak nampak. Semua kena faham ni. Kita dalam keadaan berperang, maknanya setiap tindakan kita, kegiatan harian kita bukan seperti biasa. Mesti ada sifat luar biasa sikit dalam keadaan ini. Apabila kita faham kita dalam keadaan perang, kita boleh imbas kembali masa kita PKP 1.0. Masa itu kalau kita masih ingat, semua kena duduk rumah. Nak pergi yang taman permainan yang paling dekat kat rumah pun tak boleh. Banyak betul benda yang disekat. Pada masa itu kes dapat diturunkan. Tapi pada masa yang sama, pada masa itu juga kes tidak seperti sekarang. Dulu dalam sekitar 300 lebih je. Sekarang dah 5-6 ribu. Mungkin meningkat lagi kalau ikut kata DG Kesihatan kita. Dan ketika itu penularan adalah berdasarkan kluster. Tetapi sekarang dalam komuniti, sporadik. Kita tak tahu siapa bawa. Tiba-tiba dah ada, tak tahu dah berjangkit, dan ada yang tak tahu kena COVID dan meninggal dunia. Dan ketika itu tak ada varian ganas seperti yang ada sekarang. Varian yang sekarang ni amat membimbangkan, yang kita panggil ganas. Dan apabila kita laksanakan PKP 1.0, kerugian ekonomi yang kita hadapi amatlah besar. Berbalik kepada soalan, kenapa kita tidak ketatkan lagi seperti 1.0 pada keadaan sekarang? Kerana semua orang tahu, semua orang sedia maklum, tadi pun dah sudah sebutkan, kita nak imbangkan nyawa dan kehidupan. Betul. Untuk maklumat semua, ekonomi baru nak naik semula. Kita kalau jadi balik, nak bina balik, kita akan mengambil masa yang panjang dan mungkin akan menyebabkan kesusahan di kalangan rakyat. Dan berdasarkan data-data yang ada, antara punca-punca kenaikan kes sekarang ini adalah berdasarkan kepada kluster kes komuniti dalam masyarakat, kluster keagamaan, kluster tempat kerja. Dan apa persamaan ketiga-tiga ini? Persamaan ketiga-tiga ini adalah perkumpulan ramai. Dan juga pada masa yang sama, bila dah kumpul ramai tu, SOP confirm dia langgar. Dia duduk rapat dan sebagainya. Sebab itu pada ketika ini, waktu ini, akar tunjang kepada tindakan kita adalah untuk mengurangkan pergerakan, mengurangkan perkumpulan. Sebab kalau kita dapat kurangkan semua ini, InsyaAllah kes penularan itu kita dapat kawal sekurang-kurangnya, dan pada masa yang sama kita beri ruang kepada pasukan kesihatan, peralainan kesihatan kita untuk menerima pesakit-pesakit COVID-19. Dan hari ini 7 Jun hingga hari ini 25 Mei hingga 7 Jun, dua perkara utama dalam PKP 3.0 yang diperketatkan adalah bekerja dari rumah dan menghadkan operasi premis perniagaan pejabat dan seumpamanya. Saya ulang balik, semua ini adalah untuk kita mengurangkan pergerakan. Pada yang lain yang boleh bekerja di rumah dan sebagainya, sila duduk di rumah
duduk rumah, kerja, jangan tuang kerja dan bersyukurlah sementara kita masih ada kerja. Dan pada masa yang sama, untuk majikan atau ketua jabatan, ketahuilah bahawa pengurusan sumber manusia ini bukan seperti biasa lagi. Betul. Kita kena sesuaikan dengan keadaan perang yang awal-awal saya sebutkan tadi. Kena faham. Walaupun ada yang hari ini dekat internet, dekat social media dia kata bukan KKM bayar gaji apa. Ya betul. Tetapi kalau dah berjangkit dan sebagainya, dan kalau kita sendiri yang cakap itu berjangkit, itu boleh dah jadi itu satu apa pun kita nak sesal kemudian tu memang terlambatlah nanti. Betul. Ya. Saya setuju dengan apa yang Cik katakan tadi. Hari itu kita 300 kes, orang takut. Sekarang 6,000 kes ni, nampaknya semua orang macam tenang sahaja. Itu yang saya bersetuju sebenarnya. Apapun hari ini bermulalah PKP 3.0 sehingga 7 Jun. Mungkin Cik Muhammad boleh terangkan dan juga perincikan apakah sekatan yang ditambah dan boleh beritahu kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Okey. Saya lebih suka menggunakan perkataan kawalan. Sebab sekatan ni macam orang tak suka kan dengar kan. Kita kawal ni sebenarnya kawalan kita adalah untuk ingat dalam hati kita nak selamatkan nyawa, nak jaga nyawa kita, keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Okey, tadi ada juga VT tadi Datuk Seri Ismail Sabri dah sebut pasal pengangkutan awam. Boleh beroperasi dalam kapasiti 50% saja. Kenapa? Kita mengurangkan perkumpulan dan juga orang dah kurang pergi kerja di pejabat, ramai yang bekerja di rumah dan sebagainya, pengangkutan awam kita kurangkan. Dan ini isu agak popular semalam, park and dine, tak boleh sebab ini elak perkumpulan. Park and dine ni kalau jangan keliru sebab bukannya tak boleh bungkus makanan kereta, tetapi jangan pakai barang-barang dalam restoran tu, kita makanlah kereta, lepas tu kita bagi balik barang tu kat luar restoran. Tak boleh. Justifikasinya bagaimana Encik Muhammad? Kenapa dine in dalam kereta ni tak boleh? Sebabnya kebarangkaian untuk berkumpul dalam kereta tu pula lagi ruang rapat dalam tu. Tapi kalau kita beli seorang-seorang bungkus, makan seorang-seorang tak apalah. Tempat tak ada berkumpulan. Ingat tadi tu rukun SOP yang selalu saya sebut, yang penjarakan tu. Kena kalau dah dine in dalam tu takkan nak makan seorang, mesti ajak ramai-ramai kan. Betul. Sebab itu kita tidak benarkan. Kalau lebih baik bungkus. Kalau boleh balik rumah, makan di rumah. Kalau tak boleh, makan di pejabat pun makan di seorang-seorang. Jangan duduk berkumpul ramai-ramai. Sebab waktu dine-in, kalau dalam kereta pun, nak makan kena buka mask. Bila dah buka mask, itulah permulaannya nak jangkit satu sama lain. Okey, seterusnya adalah premis perniagaan. Kedai runcit, restoran saya dah sebut tadi, kedai gunting rambut dan sebagainya. 8 pagi, 8 malam saja. Kenapa? Nak mengurangkan tempoh atau ruang-ruang ataupun platform perkumpulan juga. Tadi saya awal dah sebut mengurangkan pergerakan, so kita boleh merancang, kita boleh tahu apa kita nak beli dan sebagainya, kita pergi ke satu tempat untuk urusan kita tu, kita boleh rancang 8 pagi 8 malam. Janganlah dah pukul 7 baru nak pergi, mungkin dah plan dah kat rumah, dah tahu apa benda barang nak tadi, kita plan barang apa nak beli sebagainya, dan jangan keluar tiap-tiap hari. At least beli sekali seminggu, untuk seminggu dah, that's it. Dan juga pasar-pasar biasa 6 pagi 2 petang, pasar malam 4 petang 8 malam, farmasi sebab kesihatan 8 hingga 10 malam. Kawalan kita saya sebut tadi, kerja di rumah, di mana yang ada tu patuh. Untuk sektor awam semua dah tahu 80% kecuali frontliners, melibatkan 750,000 juta pekerja, 50,000 pekerja. Sektor swasta 40% kena kerja di rumah, tak kisah dia operasi atau pengurusan. Dan ini pun sektor swasta pun kena samalah sektor awam pun. Gunakanlah teknologi yang ada dalam untuk kita menyelesaikan kerja. Bekerja di rumah tidak boleh dijadikan alasan untuk kerja tidak siap, baik untuk majikan, baik untuk pekerja. Gunakanlah teknologi, pasti ada caranya. Dan ada lagi banyak SOP yang telah dimuat naik di laman web MKN semalam. Berkenaan industri kreatif dan sebagainya, boleh rujuk di www.mkn.gov.my. Yang paling penting ingat, kalau boleh duduk rumah. Duduk rumah pun patut SOP confirm, tapi bila dah duduk rumah, bekerja di rumah, kerjalah dengan bersungguh-sungguh. Jangan kita menggunakan alasan ini untuk pergi ke tempat-tempat yang tidak sepatutnya pada waktu kerja.
Baik Tuan, itu sedikit berkenaan perincian kawalan tambahan dalam Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 yang akan berkuat kuasa pada hari ini 25 Mei sehingga 7 Jun nanti. Baik Tuan, dalam situasi semasa sekarang ini untuk kita memastikan kejayaan Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 ini, pematuhan ataupun kerjasama daripada masyarakat sangat penting. Namun kita lihat semalam Tuan, 800 individu ditahan atas kesalahan ingkar SOP. Antara kesalahan direkodkan tiada penjarakan fizikal 248 orang, gagal merekod butiran diri daftar masuk premis 219 orang. Walaupun setelah setahun kita mendepani cabaran pandemik COVID-19 ini Tuan, kenapa angka yang gagal mematuhi SOP ini terus meningkat dan di mana kesedaran masyarakat yang perlu kita tegaskan di sini Tuan? Pertamanya, ya, angka meningkat itu amat menyedihkan. Setahun tahun lebih kita berhadapan dengan ini. Kesalahan yang sama dan yang mudah kita patuh itu yang kita ulang-ulang. Pertamanya, bertepuk sebelah tangan takkan berbunyi semula jadi. Tapi kalau tepuk dinding nanti sakit cedera tangan kan. Rakyat, masyarakat semua, saya merayu kita kena main peranan kita. Jangan semua kita harapkan frontliners atau backliners saja untuk menguruskan COVID ini. Benda ni kita tak boleh buat tanpa kerjasama masyarakat. Ingatlah, yang suruh kita memang boring kan, kita cakap hari-hari pakai pelitup muka, cuci tangan dan sebagainya. Ada yang dah menyampah pun, ada yang dah penat, saya faham. Tapi ini semua untuk menyelamatkan nyawa. Untuk masyarakat yang patuh, anda semua hero negara. Tetapi yang ini ditujukan kepada yang tidak patuh. Anda semua kalau tak percayalah pada SOP, kalau tak percaya kepada saranan kerajaan dan sebagainya, tolonglah, sekarang ni zaman maklumat di hujung jari. Boleh je tuan-tuan perempuan yang tak patuh ni, yang tak percaya, boleh tengok video-video dalam dan luar negara. Pertamanya SOP. Dekat luar negara pun ada SOP sebenarnya, tapi adalah tak panggil SOP, ada yang panggil panduan atau sebagainya. Tapi matlamatnya adalah satu, adalah untuk mengawal dan juga memastikan penularan COVID-19 itu tidak berlaku berdasarkan SOP. Tapi kat sana mungkin tak panggil SOP, boleh cek sendiri. Dan juga pada yang tak patuh, bolehlah tengok video-video dalam luar-luar negara, mangsa COVID, yang kehilangan keluarga, yang sedih itu, dan cerita bagaimana penularan itu berlaku. Semua kebanyakan penularan yang berlaku adalah sebab kita lupa SOP. Bila dah jumpa ramai, kita nak duduk dekat, nak berpegang, nak berpeluk, cium dan sebagainya, lebih-lebih masa raya baru ni kan. Dan juga boleh cek banyak kot video orang yang baru keluar My Apps ataupun PKRC yang lain. Rujuklah situ, kalau tak percaya sangat pun rujuk kat situ dan tepuk dada, tanyalah selera. Kalaulah benda-benda ini direka-reka atau dibuat-buat, takkan boleh begitu banyak sekali benda yang dibuat-buat. Sebab keadaan ini adalah benar. Yang meninggal, RTM pun banyak tunjuk yang bangsa COVID terakhir, lepas tu bualan terakhir macam mana video call dibuat untuk keluarga bila tanam jenazah tanpa keluarga di sisi, iaitu boleh tengok dari jauh je. Tak sedih ke benda tu? Kalau kita tak nak jadi kat apa, fikirlah kalau benda tu jadi kat kita macam mana. So untuk at least tanda menyesal lah kalau tengok benda-benda tu semua kan. Patuhlah SOP sebab memang penat setahun lebih suruh dikawal-kawal, disuruh itu, disuruh ini, tetapi semua itu nak menyelamatkan nyawa. Nyawa kita, mungkin kita tak kena, mungkin kita tak meninggal, tapi kalau orang sebelah kita meninggal, keluarga kita meninggal, bapa kita, mak kita meninggal, apa kita rasa? Tak menyesal ke kalau sebab SOP yang tak patut SOP, sebab kita, mak bapa kita meninggal? Tak menyesal ke begitu? Kalau tu, fikirlah balik, fikirlah semula, muhasabah balik kenapa disuruhnya buat benda sebegini. Baik. Terima kasih Encik Muhammad Hafiz bin Abdul Rahim, Timbalan Pengarah Bahagian Gerak Sara dan Peransara MKN yang menjelaskan kepada kita kenapa pentingnya kita mematuhi PKP 3.0, justifikasi kenapa kerajaan tidak melakukan full ataupun total lockdown dan juga apakah di antara kawalan-kawalan yang akan dilaksanakan sepanjang PKP 3.0 yang bermula hari ini sehingga 7 Jun. Terima kasih sekali lagi kita nak ucapkan kerana bersama dengan kami di Selamat Pagi Malaysia. Baik.